Morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa kan? Lama ke? Tak lama lah. Seminggu je. Okay, pagi ni saya nak buat minuman dulu sambil live ni. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you Alzami Mahmud for watching. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hai Rais. Sorry. Bik tolong tekan ni. Hot water. Sekejap sambil-sambil Okay, hari ni tajuk apa? Suami saya raja konten. Saya yang gelar tu. Saya yang gelar suami saya raja konten. Saya memang panggil dia raja konten. Raja konten, bagi ni sikit tajuk. Nanti saya gurau-gurau lah bahasa gurau-gurau kita. Bang bagi tajuk hari ni apa bang live? Lepas tu dia kata, alah Bi kan pandai. Tak, abang lagi lah, abang pandai, abang raja konten. Itu yang saya kata, okey jugalah buat tajuk ni pagi ni. Kelas suami saya pun macam dapat aha juga. Dia kata, why not Bi cerita kat audience. Suami saya dulu lain tau. Ni saya nak cerita ni. Suami saya dulu orangnya, ya Allah, ya Tuhanku, sangat, triple sangat pendiam. Pemalu. Tu, mamak pemalu, suara dia dah dengar kat atas. Okay, hari ni suami saya dia ada aktiviti dengan anak-anak. Alhamdulillah, saya pun tumpang happy. Saya kalau suami saya ada aktiviti dengan anak-anak, saya memang wanita yang paling happy. Nak cakap saya, bila masa saya menjadi wanita paling happy, tolong Bik. Bila masa saya menjadi wanita, Bik, tertinggal Bik tu. Bila masa saya menjadi wanita yang paling happy dalam dunia, bila saya nampak suami saya bermain dengan anak-anak. Main kejar-kejar ke, mandi sama-sama anak lah dalam kolam tu, Hanun di sana. Dalam kolam. Lepas tu suami saya selalu banyak dia main kejar-kejar lah. Ni rumah ni tengah mengemas Kalau tak saya tunjuk lah. Dia lari satu rumah ni. Dia kejar anak-anak yang kecil yang besar semua join. Sambil saya membetulkan apa benda ni. Okay. Pagi-pagi ni kita orang biasalah mengemop lantai. Korang sihat? Waalaikumsalam Ani. Anisha. Waalaikumsalam Ros Mona. Thank you Adi. Thank you Mona Lisa for watching me. Korang hari ni kerja kan? So dah pergi kerja belum ke on the way? Siapa lagi tu? Siapa lagi yang saya tak perasan? Waalaikumsalam Asni Zaja. Hai Azaminan. Saya dah terima tu friends request. Sorry lah ramai beratus orang hantar friend request kat Facebook. Saya tak boleh nak terima sebab itu pun saya nak bawa masuk beberapa orang. Nak confirmkan friend request, saya kena keluarkan. Kena cari balik siapa yang macam tak aktif sangat dalam saya punya Facebook tu. Yang saya tak apa kenal. Ataupun yang dah dulu-dulu kan. Saya terpaksa unfriend lah. Sebab nak bawa masuk friend baru. Tu dia. Sorry lah kalau macam contoh Azhar. Tak bila Azhar friend request kat saya tak. Saya baru je. Baru check. Ada masa saya check lah. Banyak tak ada masa pun nak check. Okay. Siapa lagi? Hai Noah Sarini. Sarapan dulu. Silakan Abbas. Saya dah sarapan nasi lemak. Suami saya beli pagi-pagi. Hai Alif. Waalaikumsalam. Telekor murah. Waalaikumsalam. Pagi Syahir. Thank you Alif. Tolong share. Alif mengingatkan saya tentang share. Tolong share saya punya live pagi ni. Saya nak cerita tentang suami saya lah. Ataupun more kepada konten. Macam mana seseorang itu, anda semua, saya insyaAllah, kita boleh pandai konten. Konten tu apa? Konten tu, dia bukan sekadar, dia adalah isi kandungan Dia kalau bahasa dia content is isi kandungan, tetapi nak bagi fahamnya content ialah kebanyakan orang sekarang ada yang bahasa dia tergila-gilakan content, sikit-sikit content. Ya, content sangat penting.
Seperti mana data sangat penting, konten juga begitu. Kerana dengan konten, orang mula kenal kita. Orang mula nak tahu apa produk kita, apa servis kita dan siapa kita. Cara kita mempersembahkan sesuatu konten melambangkan siapa diri kita. Adakah kita orang yang bijak? Adakah kita orang yang berani? Adakah kita orang yang insya-Allah baik? Adakah kita orang yang gelojoh? Adakah kita orang yang panjang akal dan sebagainya? Cara seseorang itu mempersembahkan konten menunjukkan siapa diri dia sebenarnya. Sebab itu kadang-kadang ada orang, ada sahabat-sahabat bagi tahu kenapa buat macam ni, buatlah macam ni, follow lah macam ni, buatlah konten macam ni. Kita tak boleh nak paksa diri kita jadi orang lain. Kita buat konten adalah berdasarkan siapa diri kita. Jika ada sesekali konten-konten yang bukan diri kita pun, saya dengan Tuan Najib, itu adalah kerana konten tim kami dan kami setuju. Sebab momentum kan ramai ni, orang yang muda-muda, belia-belia. Momentum ramai staff yang muda-muda, 20 lebih semua. So cara berfikir mereka lain. So kita raikan. Dan bila kita tengok, wah seronok. Bahkan kita galakkan lagi. So korang semua, jangan, sebenarnya boleh kita buat konten tapi kena ada satu, kena ikut itulah kita. Itulah jati company kita. Itulah apa yang kita nak bagi servis pada orang. Biar orang faham siapa kita. Thank you Nur Azia. So, tak nak cerita pasal konten sangat. Konten ni selalu orang guna untuk tarik perhatian lah. Untuk supaya bila dah kenal, dah cinta, dah yakin pada seseorang dan juga produk atau servis, maka dia nak jadi customer kita. Dan bila dia jadi customer kita, itu namanya rezeki. Kan, betul tak? Sebab business is business. Business tak ada customer macam mana ya? Dan kadang-kadang ada company besar. Mereka tidak kejarkan keuntungan dalam masa yang sekejap, setahun, 2 tahun. Mereka mensasarkan keuntungan mungkin dalam masa 5 tahun ke atas. Tetapi apa dia orang buat 5 tahun pertama? Data. Data. Bagi konten yang banyak, kemudian dapat data, konten data, konten data. Sampai akhirnya konten, data dan juga customer. Dan money. Money lah. Habis nak sebut macam mana lagi kan? Okay. So, tak nak cakap yang tu. Kita cakap pasal nak dengar cerita tak? Suami saya punya tahap pemalu dulu Tapi macam mana dia ngurat saya? Suami saya entahlah. Masa ngurat-ngurat tu dekat sekolah. Sekolah MRSM. Dah nak habis sekolah dah pun. Mungkinlah dia buat kira-kira dia kan? Kira-kira matematik dia. Ini dah nak habis sekolah ni, kan? Ini dah nak SPM ni. Lepas kita orang SPM, terus balik rumah. Dah tak dekat sekolah dah. Melainkan datang balik ambil keputusan SPM beberapa bulan selepas tu. So, dah nak SPM tu lah. Suami saya bertindak gitu. Bertindak korang. Dia kalau tak bertindak, tak jadi korang. Kalau kata saya, contohlah suami saya duk doa, saya nak izah, contoh. Laki aku tergelak kat atas ni kan. Tapi kalau dia tak bertindak, saya cakap dengan Allah je nak izah. Apa bendanya? Kan? Allah kata usahalah. Dah bagi akal, dah bagi tangan bertindak, dah bagi memek muka. Buat muka yang macam orang minat sikit kan? Muka jangan macam garang sangat. Sebab suami saya ni, saya tak suka dia dulu sebab muka dia garang. Ya, saya tak suka. Dulu kat sekolah, saya siap gelar dia harimau kan. Saya kata harimau saya kata. Ya, mana tak harimau, muka dia garang. Dari, kalau korang nak kata muka Tuan Najib garang sampai sekarang, bukan sekarang je dia garang. Dari dulu. Dari seawal saya kenal dia. Dia adalah BWP. Saya nak cakap dalam satu sekolah tu ada 2 orang ketua. Satu ketua BWP, yang kedua ketua pengawas. Dia ketua pengawas tu. Kalau ketua pengawas, babe, tak garang macam nak jadi ketua pengawas? Kan jadi ketua mawas pun boleh. Pernah tumbuk orang? Pernah Tuan Najib tumbuk orang? Dah jadi ketua pengawas, macam mana tak tumbuk budak kan? Budak kurang ajar, budak isap rokok kan? Isap rokok Dia masukkan 10 pontong rokok dalam tu. Isap. Kan? Benda tu bagus tak isap rokok? Tak bagus lah. Jadi dia ketua pengawas. Buat macam mana?
Orang mesti benci, tak nak buat macam mana. Sometimes, kedudukan kita, bukan kita yang pilih. Macam Najib Asadok sendiri kat sekolah dulu, kita dekat MRSM, tak tahu lah sampai sekarang. Siapa budak MRSM? Siapa budak MRSM? Ada lagi tak yang kalau nak pilih ketua tu, dia adakan satu pilihan raya? Tahu? Ada lagi tak? Siapa budak MRSM? Tolong share. Budak-budak yang batch-batch sekarang. Takkanlah saya nak harapkan budak muda tengok saya kan. Tapi zaman kita dulu, ada pilihan raya. Pilihan raya is, nanti orang-orang macam contoh Najib, dia ada kawan-kawan kelas dia, macam bangga kan, salah seorang budak kelas dia dapat bertanding pilihan raya. So budak-budak kelas dia akan buat macam-macam lukisan, buat card, buat kata-kata yang best-best, then ataupun buat lencana badge. Lencana tampal dekat sini, ataupun buat pelekat yang macam lencana tu tampal dekat tudung. Undilah saya. Lebih kurang lah macam tu. Undilah saya, ataupun buat kata-kata yang best-best. Okay. Contoh dia bagi dekat A kan. Dekat student A. AA ni ada kami buat kad. Ambil lah, boleh buat penanda buku. Jangan lupa ya undi Najib Asadok. Gitu kempennya. Terima kasih Rodia ingatkan. Korang okey? Saya boleh sambung cerita balik. Korang dah tekan button share ke belum? Nak ceritanya, kita ni kadang-kadang bukan nak sangat sesuatu tanggungjawab tu. Najib Asadok sendiri, bila saya saya rapat dengan dia kan, isteri dia kan. So dia cerita bukanlah dia nak sangat, dia pun tak yakin dia akan menang pilihan raya tu. Tapi sebab push daripada kawan-kawan, cikgu. So dia bertanding je lah. Orang kata apa? Jalan je lah. Lagipun budak kan. Bukannya macam sekarang lah kan. Ada memang YB memang nak jadi YB kan. Last menang. Last undi yang paling banyak sekali dalam sekolah adalah beliau. Undi kepada beliau. Jujur saya cakap, saya tak undi beliau. Saya tidak mengundi Najib Asadok di MRSM sewaktu pilihan raya tersebut. Sebab apa saya tak undi ya? Okey, pertama, saya yakin menengok kan, melihatkan kempen-kempen di MRSM tu. Satu MRSM saya tengok macam wow, amazing kempen untuk Najib Asadok. So saya kata boleh menang lah Mamat ni kan. Boleh menang lah, tak kisahlah menang jawatan apa pun, sebab dia banyak jawatan kan. Siapa menang tu nanti akan disusun jawatan apa. Ada jawatan esko agama, ada jawatan esko kebajikan, ada jawatan esko asrama, ada jawatan ketua pengawas, ada jawatan pengerusi BWP. Saya kata boleh menang lah Mamat ni, tak payahlah kita undi dia. Okay, tu satu. Kedua, of course lah, saya nak undi macam mana. Dah saya tengok pun dia macam, asal muka dia macam macam perasan bagus gitu kan. Last menang. Last menang. Last paling banyak undi. Last dialah ketua pengawas. Sebab ketua pengawas perlukan seseorang yang bersikap tegas, ada muka gerun, orang gerun tengok dia. Memang itu ada kat dia. Sampai sekarang ada. Okey. Nak cakapnya, Najib Asadok ni dulu bukan sahaja garang, tetapi sangat pendiam. Sangat pendiam. Bahasa tu nampak tak? Sangat. So macam mana dia boleh mengurat saya pula? Tu pandai dia lah. Bila dia bertindak, saya tak nak pun tak tahulah. Allah dah susun lah saya rasa. Allah dah susun. Korang okey? Korang ni semua watching. Apa komen? Terima kasih banyak yang tekan share. Marliza Unggat, thank you so much. Siapa lagi share? Waalaikumsalam Kamsia. Sambil-sambil lah ya. Thank you Ainon share. Waalaikumsalam Fatimah. Nur Asad, waalaikumsalam. Okey. Ngurat tu dah habis lah dah ngurat Waktu saya berkawan dengan dia tu, saya tengok macam ya Allah pendiamnya dia. Sampai saya fikir dulu, dia ni kan ajak jumpa tapi tak mau cakap. Tak cakap apa-apa. Contoh telefon. Telefon. Diam je. Saya cakap kau nak diam, buat apa telefon? Kau nak jumpa, kau nak diam, buat apa jumpa macam tu Saya jenis otak yang straight. Saya jenis straight to the point. Nak jumpa kena cakap. Tak nak cakap tak payah jumpa. Buang masa. Gitu. Saya. So, karakter saya dengan suami agak berlainan sedikit. Ya betul Syahir, ketua pengawas yang dibenci ramai orang. Macam mana saya tahu dia dibenci ramai orang? Dia cerita dia macam ni, nak dengar? Bismillah. Sama-sama Marliza. Mestilah nama orang baik-baik saya sebutlah, Allah izinkan. Mesti garang sangat, serius garang.
Tumbuk orang pernah. Tengking orang pernah. Sumbat rokok kat mulut orang pernah. Sound senior pernah. Pernah lah, apa yang tak pernah. Waktu saya kata sekarang ni kita buat bisnes tau. Kita tak pernah kacau orang. InsyaAllah kita tak pernah kacau orang. Saya berani jamin lah. Itu pun sebab kenapa saya pilih Najib Asadok sebagai suami. Sebab Allah nampakkan kepada saya dia adalah seorang lelaki yang baik. Dan dia tidak menganiaya orang. Apa-apa yang dia nak, dia memilih untuk berusaha. Instead of dia mengharapkan pertolongan orang ataupun mengambil kesempatan ke atas orang lain. Nak kata orang baik, Najib Asadok ni disayangi oleh ramai orang. Dia anak yatim kan. So cikgu-cikgu sayang dia. Saudara mara sayang dia. Kawan-kawan pun ramai yang baik-baik sayang dia. Guru-guru apatah lagi kan. So dia tak pernah ambil kesempatan kepada kasih sayang orang kepada dia. Dia memilih yang saya kenal, kalau dia nak sesuatu dia akan berusaha. Tetapi kena ingatlah, kita semua sama kot. Sama semua kita. Betul, berbeza sangat. Ling Zi Matno, pernah kenal Tuan Najib. Setiap manusia Allah ada bekalkan limit. Contoh, kenapa saya kata pasal limit hari ni? Tajuk patut hari ni limit lah. Dia diam saja. Tetapi kan kita tahu kan, Tuan Najib selalu share kan, keluarganya dikata orang sebab menumpang rumah atuk. Emak pula teringin nak rumah, kata dia. Saya ambil cerita-cerita suami saya lah. Mak teringin nak rumah sendiri sebab selama ni tumpang rumah atuk. Bila tumpang rumah atuk tu macam-macam lah orang cakap kan. Dan ada lagi cerita-cerita lain yang saya tahu, yang saya tak boleh nak beritahu kat korang. So last kali, bila manusia dah sampai limit, apa yang dia akan buat? Tentulah dia akan bertindak di luar diri dia. Diri dia yang pendiam tu, dia rasa dia kena berubah. Mulut ni, suami saya dah sedar, mulut ni Allah bagi untuk apa? Betul, kita tak boleh banyak cakap. Betul, kita lebih baik diam. Tetapi Rasulullah maksudkan, jika tidak mahu berkata baik, lebih baik diam. Bukanlah mulut ini digunakan untuk diam sepanjang masa. Sampai kita mati. Bukan. Mulut ni Allah bagi untuk beribadah. Apa yang ada dalam diri kita ni, mata, hidung, mulut, telinga, tangan, apa lagi? Semualah kaki. Allah jadikan pada kita untuk tak ada lain selain daripada ibadah. Semata-mata ibadah. Tapi kena faham, ibadah itu maksudnya apa? Asas ibadah ada dua, dah jadi ibadah. Bolehlah dengar cerita sikit nak bagi faham. Ibadah kepada Allah. Kan? Apa yang Allah suruh. Solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya dan sebagainya. Okay? Ibadah. Kedua, ibadah kepada manusia. Berbuat baik kepada manusia, amal kebajikan kepada manusia, tolong orang susah, beri ilmu pada orang yang perlukan ilmu, tegur pada orang yang buat silap kerana Allah. Tegur tu kerana Allah, bukan tegur sebab kita nak peli dia ke, menyampah ke, nak bagi dia sakit hati ke, kan? Bukan. Tegur tu kerana Allah. Kita sayang dia. Selagi dia buat salah ni lagi tah-tah sampai bila-bila sekarang tak ada orang tegur, kesian kat dia. Ataupun nanti kita yang kena soal dekat akhirat. Kau dah nampak orang tu buat salah, kenapa tak tegur? Kan ada mulut Allah bagi, aku bagi kau mulut. Kenapa tak tegur orang tu? Kan? Surah Wal-Asr. Betul tak? Ramai orang rugi. Melainkan orang yang berbuat baik dan menegur orang lain supaya berbuat baik. Okay? So suami saya dah sedar betapa pentingnya mulut untuk dia cari makan. Jadi suami saya daripada pendiam yang amat tu, ya Allah ya Tuhan, aku cerita pendiam dia, aku stres lah. Sampai saya banyak kali cakap lah dengan dia. Saya cakap dengan dia banyak kali tau. Najib. Dulu Najib Izzah lah, panggil Najib Izzah kan. Najib. Najib betul ke nak saya? Najib kalau tak nak Izzah, tak apa Najib. Izzah faham. Sebab saya ni jenis, saya ingat saya karakter kasar kan. Sebab dia jenis lelaki yang baik, lemah lembut kan. Pendiam. Macam orang ingat macam dia tak pernah sakitkan hati orang dan sebagainya. Tapi saya mungkin karakter sebaliknya kan. So saya banyak kali tanya dia. Saya kata Najib, kalau ada orang lain tak apa, it's okay. Saya kata dengan dia waktu tu. Tapi sekarang jangan harap lah.
Sekarang jangan pula kau cakap pun kita tak tanya sekarang. Berani. Berani saya nak tanya sekarang. Memang tak lah. Dah jadi suami. Okay? Dah jadi suami. Allah dah takdirkan dia adalah suami kita. Ya Akil. Makan Akil nasi lemak. Allah dah takdirkan dia jadi suami kita. Jadi apa tanggungjawab saya? Jaga dia baik-baik. Jangan sampai dia diambil orang. Iklan pun kecoh korang tu. Tak betul lah. Apa yang ada pada kita selagi Allah belum ambil, jagalah elok-elok. Tak kisah apa. Bukan saya cakap pasal suami sahaja atau isteri. Anak. Apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Air apa? Bismillah. Saya minum sekejap. Apa saja. Rumah. Kereta. Duit yang kita ada. Jaga elok-elok. Nak kata jaga tu bukan jaga, pegang. Memang saya nak jaga abang, saya jaga abang. Abang lagi mana-mana, saya jaga ni, saya jaga. Bukan macam itu jaga. Menjaga maksudnya, kita gunakan semua sekali ni yang Allah beri pada kita. Allah beri pada saya, Nurul Izzah binti Rahiman. Izzah, ini suami engkau, Najib Asado. Ini anak engkau, Amar, Husna, Muaz, Ajuah, Muhris. Ini rumah engkau di sini Keluang. Ini kereta engkau. Saya ada kereta, Allah bagi pakai. Allah bagilah merasa naik Lamborghini, Ferrari, Mercedes, apa je korang nak sebut. Baru-baru ni saya dapat lagi kereta baru suami saya hadiahkan. Tanpa saya tahu. Okay? Allah bagi. Untuk apa? Sekali lagi saya nak ingatkan diri saya dan semua yang follow saya pagi ni. Terima kasih banyak. Bintang! Thank you siapa bagi bintang tu. Sampai saya belagak tahu dengan saya. Bibi live pagi ni. Okey sayang. Bibi dapat gambar 1000 live 1000 bintang Saya tengok je dia. Beli orang saya kata. Mentang-mentang dia dapat 1500 bintang. Hari tu. Dia nak beli saya dapat 1000 bintang. Saya dapat 10 bintang pun saya dah happy. Tahu tak? Okey. Apa saja yang Allah bagi kita. Sorry tadi iklan. Iklan bintang. Kita kena niat gunakan semuanya untuk ibadah. Kat mana saya maksudkan diri saya jaga suami saya. Saya biarkan dia bekerja dengan bersungguh-sungguh. Saya sabar duduk di rumah sebelum ni lah. Saya sabar pergi kerja. Saya sabar tengok dia duduk kat meja tu. Tak layan-layan saya. Duduk meja pagi petang siang malam, pagi petang siang malam. Waktu tu dalam hati saya dah tak ada duit. Tak mau layan saya, tak mau tolong saya buat kerja rumah. Waktu tu saya fikir, ni dangkal ni. Tetapi saya biarkan juga. Saya tak kacau, saya tak marah, saya tak streskan dia. Saya anggap dia sedang berusaha. Dia sedang berusaha semampu dia. Kemudian bila dia dah berjaya sikit, dia dah sibuk keluar rumah juga. Keluar lagi. Tak duduk rumah lagi. Pergi mengajar. Dekat Shah Alam, kejap-kejap dekat pergi Pening, pergi Kuantan, satu Malaysia lah dia round. Pernah dia pergi Sabah. Pada 1 tahun tu, pergi Sabah memanjang. Tahulah pergi Sabah kan, naik kapal terbang. Masa tu berapa banyak habis kat situ. Betul tak? Pergi balik, pergi selamat. Orang Sabah baik-baik. Orang Sabah memang baik. Saya suka orang Sabah. So, saya di rumah jaga anak-anak yang masih kecil. Dalam masa yang sama pregnant. Dalam masa yang sama. Buatlah macam-macam. Macam mana suri rumah ke. Macam mana. Waktu tu saya bekerja lagi. Saya jaga anak lagi. Saya pergi kerja lagi. Saya ulang balik tu. Kan? Tetapi saya biarkan je dia. Saya biarkan dia. Saya melihat. Saya mendoakan setiap perjalanan dia. Allah lindungi. Saya support dia. Bila masa dia jatuh. Bila masa dia stres. Bila masa dia rasa dia dikhianati. Saya sabarkan dia. Saya kata, abang tak apa. Abang orang yang baik dan dah berusaha bersungguh-sungguh. Allah mesti tolong. Kalau sekarang abang kena macam ni, insya-Allah be yakin abang akan dapat rezeki lagi besar. Doa isteri tiada hijab. Doa seorang isteri, dan jika anda isteri yang solehah, tiada hijab. Dan kita gunakan kelebihan tu untuk suami kita, untuk anak-anak kita. Kita doakan suami, doakan anak-anak. Sebab itu, saya melihat suami saya jatuh bangun. Saya melihat dia daripada dia senyap pendiam kepada sekarang saya yang panggil dia. Saya kata raja konten. Memang pada saya, kalau orang lain tak nak gelarkan dia raja konten, it's okay. Itu gelaran saya bagi pada dia. Gelaran kami sambil-sambil bergurau. Sebab saya tahu sejauh mana suami saya punya keteraan. Saya sampai sekarang sangat seronok nak mendengar dia bercakap. Tahu kan? Suami saya tak nafikan lah. Sekarang pun masih pendiam lagi. Tetapi itu perangai dia. Kita tak boleh nak abang tukar 360 darjah. Nanti tak jadi suami saya pula gang.
Saya yang seram tengok kan. Jadi saya biarkan dia menjadi siapa diri dia. Sebab saya yakin bila kita jadi diri kita, kita adalah orang yang paling bahagia dalam dunia. Apatah lagi bila kita menjadi diri kita ni, kita tak melanggar syariat. Kita tak melanggar arahan Allah. Kita tak buat apa yang Allah tak suka. Kita hanya jadi diri kita yang Allah dah bagi fitrah. Setiap orang ada fitrah masing-masing. Setiap orang adalah siapa diri dia. So why not? Bila kita berkahwin, bila saya berkahwin, saya belajar untuk blendkan perangai saya dengan perangai dia. Kita cari apa yang sama. Apa yang kita boleh matching. Bukan sama lah. Jom kita cari persamaan, tak ada. Dia susah nak cari persamaan dua manusia ni. Tetapi kita suka cari apa matching. Okey, abang nak pergi mana? Abang nak pergi tempat hutan. Okey, B suka tempat air. So kita carilah kawasan yang ada laut, tetapi kawasan yang hotel banyak gila pokok. Matching. Kan? Saya still lagi suka air. Saya sangat suka benda-benda yang tepi sungai, tepi laut, tepi pantai. Saya suka macam tu. Kalau suami saya, dia memang suka yang alam semula jadi. Dia suka macam banyak pokok. Tak sebab rumah ni banyak pokok. Saya yang usahakan untuk banyak pokok. Sebab saya nak bagi suami saya bila balik rumah, dia dah kerja kan. Dah kerja penat-penat kat luar. Dia tengok rumah kita ni, dia tengok rumah kami ni, dia sejuk. Dia suka nak duduk kat rumah. Sebab suami saya takdirnya adalah di atas jalan. Sampai mak saya pun risau. Mak saya kata Najib tu banyak umur dia atas jalan. Doakanlah dia. Doakan dia selamat. Kau kena doakan dia selalu. Betul. Suami saya hidup dia dari saya kenal. Dari saya kenal tuan-puan, saya dah kenal dia. Korang kira lah, saya kenal dia umur 17. Saya sekarang dah 39. Berapa tahun lah? 22 tahun. Nak masuk 22 tahun saya kenal beliau. Hidup dia memang atas jalan. Jadi, sesekali bila Allah Ta'ala bagi dia duduk rumah, so kita nak dia rasa macam seronok duduk rumah. Kita nak dia rasa macam, dia dah kerja, dia dah beli rumah. Dia beli rumah je. Siapa yang hias rumah ni? Siapa yang bagi rumah ni jadi sejuk, jadi cantik, jadi lapang? Jadi macam saya pilih perabot-perabot pun nak tengok. Siapa nak tengok rumah saya? Nak tengok tak? Bismillahirrahmanirrahim. Saya share sekejap lah sebab ada juga yang komen. Dia kata sebab saya rasa rumah saya sangat biasa. Tetapi ada yang komen dia kata macam ni. Yang pernah datang rumah saya lah. Dia cakap, Izzah, rumah Izzah cantik. Saya kata kat mana kak yang akak suka? Saya tanya. Dia cakap akak suka dekat combination warna. Warna rumah saya ni rupa-rupanya tanpa saya rancang Saya tak rancang pun. Plus saya sebenarnya bukanlah peminat warna biru dan kuning. Dulu. Tetapi bila kita dah duduk rumah ni, kita pilih-pilih benda-benda yang duduk masuk. Yang in dekat rumah ni adalah warna biru kuning. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Aduh. Okay. Dia tak perfect tapi saya nak you tengok combination warna sahaja. Okay. Yang ini pun biru kuning. Kebetulan saya punya sofa pun saya terjumpa baby blue. Tiba-tiba saya jalan-jalan, saya ternampak biru kuning juga ni. Ni jangan abaikanlah binatang ni. Kalau mak saya nampak mak saya marah ni. Si burung ni pula dekat sini. Tapi warna dia cantik. Biru kuning. Kemudian, okay. Mana dapat ni? Ini bukan alas meja ya. Ini adalah kain tudung. Kalau nak dapat idea ni, ambil lah. Ni adalah kain tudung yang saya sebenarnya kan sukalah ada kaca ni. Saya pernah buang kaca ni dulu dekat rumah lama saya. Rupa-rupanya kaca ni, inilah tujuan dia. Letak kain bawah dia, letak kaca atas dia. Cantik sangat, serius. Kita boleh warnakan meja kita dengan colour apa pun dan dia tak kotor. Kan? So ni dia adalah kain tudung saya. Tapi saya tengok dia sangat cantik. So saya letak sebagai alas meja. Siapa macam saya? Buat selamba badak je kan? Yang penting cantik kan? Korang cakap tak cantik? Tak apalah, bukan rumah korang, rumah saya. Okay. Ini pun biru kuning. Ini pun warna kuning. Plus saya punya langsir pun adalah biru kuning korang. Kan? So the whole, saya nak tunjuk the whole tapi rumah saya agak bersepah. Tunjuk sekejap lah. Okay, yang itu kelabu. Kenapa saya pilih biru dulu? Sebab ID designer saya dah cipta kabinet ni warna kelabu.
So saya kata apa yang masuk dengan warna kelabu? Bukan hijau. So biru. Biru mostly masuk dengan warna kelabu. That's why rumah saya tiba-tiba jadi warna biru. Maka tiba-tiba juga saya tersuka warna biru. Gitulah. Dan bila saya tengok warna biru pula matching dengan warna kuning. Saya punya apa nak panggil ni? Permaidani saya beli pun warna kuning. Raja konten dah turun. Raja konten. Nak pergi mana tu Raja konten? Pergi bersukan. Raja konten dulu pendiam kan? Kita bersukan, nak pergi bersukan ni. Raja konten nak tanyalah. Dia tak bagi saya pegang tu, dia bilang dia ada sembahyang lagi. Nak dengar kejap. Sekejap Raja konten 1 minit. Raja konten dulu pendiam kan? Saya Macam mana dulu? sampai sekarang saya masih pendiam. Macam mana dulu ngurat saya Raja konten? Saya piwit saja dapat. Gerah. Poyok. Dah makan dah mas. Tak ada mana nak piwit dia, tak pandai piwit. Piwit pun tak pandai. Okey, dah saya share lah. Saya nak cakap, apa aku nak cakap tadi? Kita sejukkan rumah ni supaya suami kita seronok nak balik. Nak kata rumah besar boleh lah Puan Izzah? Tak. Jangan. Rumah saya ni sampai sekarang rumah tu ada. Nanti one day saya buat live kat sana sebab dekat Labis ada line lah. Tak apa ada line. Kau tak saya dah buat live dah daripada rumah lama saya. Sampai sekarang mak ayah saya balik setiap minggu. Ada mak ada solat pula. Suami saya solat, so kita slow sikit. Mak ayah saya balik setiap minggu, tengok rumah tu. Saya duduk dekat rumah rakyat. Rumah rakyat, siapa yang tak tahu, siapa yang tak pernah ada rumah rakyat macam saya, rumah rakyat ialah perumahan kos rendah. Harga yang ayah saya beli dulu waktu saya kecil-kecil umur 8 tahun. Ayah saya beli rumah tu, harga dia hanyalah 25,000 tak silap. Rumah kediaman saya bersama keluarga, tempat saya membesar, sampai saya sekarang lah, sampai sekarang ada. Raya pun saya balik situ lagi. Adalah rumah berharga 25,000 yang ayah saya sebenarnya baru je habis bayar lebih kurang 5 tahun lepas. Kan? Ayah saya sekarang dah 64, 65 macam tu umur dia. So, rumah saya tu, emak saya, inspirasi saya tentang rumah adalah daripada emak. Emak saya sangat pembersih orangnya. Pembersih dia tu Masya Allah tau. Masya Allah. Apa kesan? Dari situ saya tahu, kalau rumah kita kecil tak apa. Yang penting bersih. Saya tak kisah hotel sekecil apa pun. Kami selalu je duduk hotel yang cukup-cukup, letak tilam, letak katil. 1 malam RM120 aja. Yang penting bersih. Sebab saya dah terbiasa hidup dalam rumah ataupun kawasan yang bersih. Rumah mak saya sangat kecil. Tapi hari-hari saya tengok, tu bibik saya menyapu. Tapi hari-hari saya tengok emak saya menyapu, emak saya mengutip habuk. Emak saya kutip habuk dengan tangan Kalau dia ada kapet kan, kalau tiba-tiba kita pasang kapet kita pasang kapet waktu raya kan, emak saya, senario emak saya akan membongkok-bongkok, mengutip rambut dan setiap habuk setiap hari, pagi dan petang. Sebab itulah saya masih ingat sampai sekarang senario mak saya membongkok, tangan dia pegang kertas. Saya kata kertas tu untuk apa mak? Warna putih kertasnya. Sebab apa? Nak tengok berapa banyak habuk dekat atas kapet tu. So memang nampak habuk banyak lah, nampak tak? Kalau pakai sapu tak bersih mak kata. Vacuum jauh lagi lah, siapa nak beli vacuum, mana ada duit kan? Penyapu. Pakai penyapu tak bersih. Jadi pakai teknologi yang Allah bagi, tangan. Okay? Itu inspirasi emak saya. That's why saya ada rumah. Saya memang tak fikir apa. Saya fikir nak bagi suami saya seronok duduk rumah ni. Sayang, rumah kita cantik tak sayang? Alhamdulillah cantik, kemas. Saya nak pergi bersukan dulu ni. Bawa anak-anak bersukan sekali. Sukan gimana tu rahsia? InsyaAllah. Sayang sebut je sayang. Sekejap lagi semua orang pergi tempat tu. Kita bersukan. Kita di lapangan, padang. Bawa anak-anak sekali bersukan pagi ni. Kang kalau sempatkan petang kan baru melawat office insyaAllah. Sebab hari-hari sekarang ni kan abang pergi betul? Buat training kan tiap hari. Yes, pagi semangat. Pagi petang malam. So kita nak bantu 10,000 orang insyaAllah. 25 sayang. 100,000 kita nak bantulah tahun ni sayang. Nak bagi free je. Amin, insyaAllah. Amin. Itu memang kita punya cita-cita. Tahun lepas kita bantu 37,000 datang RP. tahun lepas tapi yang download e-book, video semua dekat 200
200,000. Oh, so kita dah bantu 200,000 orang lah. Kalau yang download, kalau datang kelas tu 37,000. ha. Tahu tak sekarang perbualan kami adalah sekitar, kita nak bantu berapa orang? Berapa orang kita dah bantu? Ayat macam tu je sekarang ni. Tim pun dah belajar ayat macam tu. Puan Izzah, kita tahun ni nak bantu 100,000. Tuan Najib pun cerita, B, sekarang ni abang nak usahakan, contoh abang buat live ni, abang harap siapa yang dengar tu, dia adalah antara 100,000 yang kita nak bantu. Begitu. Ayatnya bila betul ayat yang kita cakap, yang datang tu pun yang betul. Rezeki yang datang pun yang betul. Customer yang datang pun yang betul. Follower yang follow pun yang betul. Kawan-kawan yang datang pun yang betul. Dan guru-guru yang betul pun akan datang kepada kita. So cara kita sebut ayat tu kena betul. So saya cerita apa tadi? Bersih, kemas, rumah sejuk. Saya cerita mula-mula tadi ialah apa-apa yang Allah bagi dekat saya kena jaga. Cara saya jaga, contoh rumah ni cara jaga macam mana? Macam tadilah. Bersihkan, cantikkan, maintenance-kan. Kemudian paling penting apa? Rumah kita ni akan lebih sejuk kalau kita selalu memberi makan orang. Selalu berkongsi makanan dengan orang. Selalu meraihkan tetamu. Saya tahulah sekarang kita susah nak dapat tetamu. Bye sayang, I love you. Terima kasih Tuan Najib. Kita buat maulid, panggil ustaz ke, panggil siapa yang insya-Allah buat maulid. Supaya beri keberkatan sebab kita orang kata apa nama, mengingati Rasulullah, menyayangi, mencintai Rasulullah, kekasih Allah. Sikat rambut bang. Jadi Allah Taala protect lah rumah tu insya-Allah. Amin. Sikat rambut bang. Tengok Amar. Amar buat topi tak? Suruh Amar sikat rambut. Amar topi Amar mana topi? Budak ni kan Buat topi nak? anak jiran yang handsome. Rambut tersisir. Anak aku nan hada. Oh, cakap baik-baik. Okey, anak aku handsome. Okey. Betul. Kita selalu buat maulid, kita selalu panggil kawan-kawan datang, kita selalu kalau sebelum-sebelum ni kita pun rajin juga family-family. Alhamdulillah sampai sekarang pun kita buat makan-makan seadanya seadanya. Bila saya kata kita raikan tetamu, bukanlah kita gah-gah. Bukanlah semua kena ada perfect macam fine dining, bukan. Betul, kita mampu, tetapi kita yang kena kelolakan kemampuan tu. Nak berlebih-lebih ke, nak bersederhana ke? Sederhanalah. Pilih yang sederhana. Hati pun senang. Kenapa bila kita sederhana hati senang? Kan? Sebab bye sayang, I love you sayang. Jaga diri Kenapa kalau kita sederhana hati senang? Sebab bila kita sederhana, Allah suruh sederhana. So bila Allah yang suruh dan kita buat, turunlah keberkatan. Macam mana nak tahu tu berkah? Hati kita senang. Rezeki yang ada mencukupi, bahkan berlebih lagi untuk kita simpan di kemudian hari. Duit yang kita ada, kalau cara kita jaga duit, bukan simpan lagi, simpan, dah 1 juta, 2 juta. Bukan begitu. Bila kata nak jaga duit tu gunakan untuk dunia dan juga akhirat. Duit yang kita dapat itu pun nikmat juga ujian. Allah nak tengok ujiannya apa? Guna tak duit ni untuk bantu orang? Guna tak duit ni untuk infak? Guna tak, jalankan tak tanggungjawab terhadap duit, iaitu zakat? Macam tu. Allah nak tengok. Sebab itu bukan salah harta kekayaan, tuan-puan. Bukan salah harta kekayaan. Harta kekayaan tu adalah milik Allah. Kita hanya pinjam. Bila kita pinjam, kita kena pulangkan balik. Bila Allah nak ambil, Allah ambil lah. Dan bila kita gunakan dengan baik, kita pinjam tahu sementara dekat dunia. Sebab bila kita dah mati, dah tak boleh dah, tak guna dah harta ni semua. Rumah yang cantik ni tak ada guna. Melainkan bila kita didik anak-anak, Allah dah bagi anak-anak. Kita jaga anak-anak. Jaga macam mana? Manjakan bagi apa sahaja? Bukan. Cara jaga anak-anak, ajar dia tentang ilmu agama. Ajar dia tentang meraihkan manusia. Ajar dia tentang bercakap lemah lembut, menghormati orang tua, tak kira siapa. Ajar dia cara sejukkan rumah lah. Jemput tetamu, bagi orang makan yang baik-baik. Saya sampai sekarang, saya belajar daripada emak saya. Kami susah. Alhamdulillah lah, waktu tu kami diuji dengan kesusahan.
Bila anak-anak yang diuji dengan kesusahan ni, dia lebih matang. InsyaAllah dia lebih matang. Tanpa perlu kerja keras dari ibu bapa yang nak didik tu. Sebab kesusahan itu dah mengajar dia sendiri untuk belajar banyak perkara dan menjadi matang. So saya belajar, saya hidup, saya membesar ni dengan melihat apa yang parent saya buat. Parent saya, mak saya ajar bila nak bagi orang makan, pilih yang elok-elok. Yang tak elok masuk perut kita. Jangan bagi masuk perut orang. Kalau cakap contoh terpotong kuih yang tak cantik itulah yang kita asingkan letak dekat dapur rumah kita. Biar kita makan esok-esok ke, kejap-kejap lagi ke. Yang kita nak hidang pada tetamu yang elok-elok. Bila kita goreng terhangus, yang terhangus tu kita makan. Jangan terhangus tu bagi pada tetamu. Yang kita, kalau kita nak bagi hadiah pada orang, saya bagi juga pakaian-pakaian terpakai. Tapi saya cakap siap-siap, ni baju terpakai, alhamdulillah elok lagi. Tetapi kalau tak nak pakai, tak apa, boleh buat kain buruk. Sebab saya buat kain buruk, baju-baju anak-anak saya yang saya tak sampai hati nak buang. Saya tak buang baju. Baju anak-anak saya, kan kita beli baju cotton kan. Saya lipat, saya asingkan, saya bagi untuk kain buruk rumah saya. Saya akan pastikan, sebenarnya bila kita nak bersihkan rumah, yang paling penting tu adalah jenis kain. Kadang-kadang kalau kita salah guna kain, tak bersih rumah tu. Sebab itu kain buruk kena banyak. Dan bila kita bagi orang, kita bagi tu siap-siap. Ni baju dah terpakai. Kalau ada yang boleh pakai, pakailah. Kalau tak ada, boleh buat kain buruk. Jangan cakap kalau tak ada, buang. Janganlah. Tak baik, baju anak kita mahal tau. Nak tak pakai, buang. Jangan buang. Tak pakai, buat kain buruk. Maksudnya apa? Masih lagi boleh digunakan. Masih lagi bila kita gunakan, bila orang tu gunakan hatta buat kain buruk, pahalanya insya-Allah, keberkatannya insya-Allah pada kita. Masih lagi Allah bagi kita. Bismillah. Sama-sama Maria. So, dah lah last but not least, sebelah aku membebel je kan. Macam mana suami saya dari pendiam yang amat menjadi, saya gelarkan dia raja konten. Even bila suami saya bercakap di office, saya tak join. Saya tak puas hanya melihat learning point sahaja. Kan bila kita ketua datang bagi pada tim akan share learning point. Saya akan baca. Saya sangat suka membaca. Saya akan baca semua learning point tim saya. Tetapi saya tak puas. Saya nak juga dengar apa yang suami saya cakap. Sebab cara dia bercakap pada saya lah sangat best. Sampai sekarang saya tertunggu-tunggu suami saya bercakap. Suami saya kalau dia kata dia nak, abang nak talk sikit lah dekat department ni, abang nak meeting kejap lah dengan ni. Saya teringin, bukan saya teringin nak join, nak menyebuk tu sangat. Bukan, sebab bila kita join meeting, kepala otak kita penuh tau. So dia akan penat tau. So saya dah sampai umur 40 ni, saya dah tak boleh nak absorb banyak sangat benda yang memenatkan kepala otak. Saya tak tahu anda, saya. So, tapi saya nak juga join. Saya nak juga dengar. Sebab apa? Saya nak tahu apa yang suami saya cakap. Macam mana dia cakap. Gunting-gunting, siap gunting-guntingkan. Baguslah idea tu. Thank you Nurul. Nanti saya buat. Nanti saya bagi cantik sikit kain lap kita kan. Oh yelah, kalau saya, selamba saya je, saya lipat baju lama tu dah buat kain lap. Oh, kalau dah gunting-gunting lawa sikit So, nak kata suami saya ni, siapa peminat nombor satu dia? Saya lah. Saya. Suami saya pun sedia maklum lah. Saya memang suka cara dia bercakap. Sebab pertama, kenapa saya suka? Dia bercakap apa yang dia buat. Suami saya, kenapa lama-lama dia jadi pandai? Sebab sebelum dia pandai bercakap, sebelum dia pandai ajar orang, sebelum dia pandai ilmu konten, sampai saya gelar dia raja konten, dia buat semua yang dia cakap. Dia dah buat dulu. Dia dah usaha dulu. Sebab suami saya, Najib Asaduk, dengan usaha sangat kawan baik. Beliau sangat bekerja keras. Saya tak tahulah kalau dalam dunia ni orang yang bekerja keras ada berapa persen sahaja. Tetapi salah satunya adalah dia. Alhamdulillah saya kenal lelaki seperti dia. Orang yang bekerja tidak kira waktu. Orang yang masih lagi menjaga ibadah semampu dia. Dan orang yang tolong orang tak berkira. Tolong orang guna tenaga korang. Dah lah sekarang ni masa tak cukup.
Tak baik cakap masa tak cukup Dah lah sekarang ni masa mencemburui. Tetapi suami saya masih lagi adakan masa masuk dalam jadual untuk pergi bertemu dengan orang. Sampai saya lah, siapa lagi kena berkorban? Saya lah. Kena korbankan masa dengan saya, kena korbankan masa dengan anak-anak. Tetapi, kisah ke benda tu? Tak kisah. Sekarang ni saya tak kisah dah benda tu sebab saya fikir, kita nak mati bertemu Allah. Kan? Yang Allah bagi tu pinjaman. Dan yang suami kita buat tu benda baik. Dan yang kita dapat ni pun benda baik. Kan? Saya dah nikmat dah pun. Nikmat rumah, ada kereta, ada makan, ada pakai, dapat pergi jalan lagi kadang-kadang. Betul tak? So, tu semua nikmat. So, apa lagi yang saya nak, orang kata, nak kisah. Kita jangan terlalu kisahkan tentang apa yang kehidupan kat dunia ni tahu. Saya terfikir macam ni. Korang setuju tak? Saya istighfar pagi tadi. Saya sebenarnya, sebulan 2 ni, saya punya, orang kata, emosi saya agak kurang stabil. Saya banyak sedih. Nak kata marah tu tak marah lah. Saya tak pandai lah nak marah guna hati saya. Sedih lah sedih. Saya duk sedih, saya duk ngadu ke Allah, saya duk nangis ke Allah, tahu. Tapi kan, rupa-rupanya, saya takut saya ni berdosa, tahu. Jadi pagi-pagilah, saya terfikir macam ni. Izzah, kenapa Allah bagi ujian ni, Izzah? Rupa-rupanya kan, Izzah, entah-entah Allah nak suruh engkau tahu Allah lebih besar dari ujian. Kita kadang-kadang sedar kan benda tu? Allah lagi besar dari ujian, Allah lagi besar daripada kekayaan, Allah lagi besar dari dunia, dari dunia dan seisinya. Allah paling besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Tetapi, kita tak faham pun apa maksud tu sebenarnya. Sampai saya terfikir tadi, Masya Allah, Astaghfirullahalazim. Kalau aku cakap Allah lagi besar dari ujian aku, kenapa aku nak menangis, nak sedih berlama-lama? Kenapa aku tak sudah-sudah nak cakap, Ya Allah, Ya Tuhanku, berilah aku kekuatan. Kenapa aku diuji begini? Tak. Kenapa kita tak sudah nak cakap, Ya Allah, Ya Tuhanku, ini ujianku, ini ujianku. Sebenarnya, bila kita dah rasa Allah lagi besar, cukuplah Allah. Cukuplah kita minta, Ya Allah, aku nak syurga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Engkau ada syurga yang sangat seronok, yang sangat best, yang sangat abadi. Aku nak syurga Engkau, Ya Allah. Aku nak masuk syurga Firdaus. Apa lagi? Ya Allah, Engkau lagi besar. Ya Allah, kenapalah aku nak sedih-sedih sangat? Kan? Kan ada doa kan? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrul rijal. Antaranya doa dalam tu maksudnya nak elakkan kita daripada bersedih. Jangan bersedih. Termasuk tu adalah doa untuk kita jauh daripada hutang. Ataupun kita mudah bayar hutang, settle hutang. Alhamdulillah, saya memang amalkan doa tu daripada saya kecil. Daripada saya remaja. Alhamdulillah, saya hidup. Kenapa antara yang menenangkan hati saya ialah saya tiada hutang. Saya tiada hutang. Saya hanya ada hutang kereta yang dah nak habis bayar. Saya tak fikir pun saya nak bayar lamsam sebab sebab dia apa orang kata SI yang every month potong tu. Sebelum ni saya memang ada hutang yang saya kata saya buat hutang pinjaman untuk perniagaan suami saya. Alhamdulillah tahun 2020 tak silap. Sorry kalau saya silap. Tahun 2020 Allah dah izinkan hutang tu semua langsai. Beratus ribu. Dan tahun lepas pun saya ada langsaikan satu lagi hutang di bank iaitu Agrobank. Bayar cash waktu tu. Alhamdulillah. Sekarang saya ada satu lagi hutang yang sangat kecil amount dia. Saya perlukan masa untuk, saya tak ada masa ni, saya perlukan masa untuk pergi bank tu dan bayar lamsam. Dan insya-Allah lah tahun ni saya akan usahakan cepatlah. Kalau kita bertangguh pun tak guna kan, tak baik kan bertangguh. Kadang duit ada tapi bertangguh pun tak dapat juga, tak dapat apa kan. So insya-Allah saya dah cakap dengan korang ni, saya akan cubalah adakan masa untuk saya bayar. Tapi apa kesan dia? Betul Rasulullah kata, bila kita hidup tak ada hutang,
hati kita akan tenang. Kita akan mudah tidur, kita tak akan banyak fikir. Dulu macam mana? Dulu banyak hutang. Walaupun saya tak suka buat hutang, setiap hutang yang saya buat tu saya tak pernah joli katak dengan hutang tu. Buat pinjaman kan, kita dapat pinjaman cikgu kan, mudah buat pinjaman. Hari ni pergi bank berakyat, esok dah dapat call. Puan, pinjaman puan lulus. Nak berapa? 70,000? 50,000? Sehari je lulus. Bagi je slip gaji jadi guru. Bagi je slip gaji kerja kerajaan. Sehari je lulus korang. Kan? Tapi nak katanya, saya tak pernah gunakan sedikit pun untuk saya pergi jalan-jalan dengan duit tu. Suami saya nak pinjam berapa, apa dia nak buat, saya bagi semua. Suami saya tahu saya macam mana. Sebab itu, jangan biasakan kita dengan hidup yang terlalu mewah lebih daripada pendapatan kita. Sebab kita akan jadi orang yang berhutang untuk kita penuhi nafsu kita. Nak orang kata apa? Aku pun nak merasa hidup juga, aku pun nak merasa kaya juga, aku pun nak merasa pergi situ juga, aku pun nak merasa macam orang lain juga, aku pun nak merasa beli tu juga. Jangan nak merasa-merasa sangat kalau kita tak mampu lagi. Selalu kalau kita spend, macam saya ada satu saja kad kredit, sikit lah ilmu. Thank you Sazaria Saleh. Thank you so much. Belanja bintang Sazaria, saya sukalah. Orang memberi, kita mengucapkan terima kasih Saya nak ajar sikit cara urus duit. Saya ada satu kad sahaja, kad kredit. Itu pun sebab nak mudahkan saya di overseas. Di overseas kalau bawa cash no point kan. Kalau bawa kad pun no point juga. So bawa kad kredit. That's why saya ada satu kad kredit. Setiap kali saya guna kad kredit tu, contoh hari tu kat Dubai, saya dah spend. Saya spend yang satu amount yang sangat besar di sana. Saya terus bayar. Sampai Malaysia, saya selalu check. Hobi saya, bila saya buka Maybank to You, saya akan check berapa hutang, berapa yang saya perlu bayar di kad kredit. Saya akan terus bayar. Dan pernah saya check baru-baru ni, siap ada tulis negatif. Negatif 2,700. Kenapa negatif, tuan-puan? Tuan-puan pernah nampak tak kad kredit negatif? Saya pernah nampak. Itulah dia saya terkejut. Oh, negatif. Oh, rupa-rupanya sepanjang saya spend di Dubai, saya dah habis bayar semua. Dan rupa-rupanya kan kita ada VAT. Siapa pergi Dubai dia tahu. Dekat Dubai apa-apa kita beli barang yang ada VAT, yang dapat VAT. Mostly kalau kita belanja di Dubai Mall atau kita belanja barang mahal-mahal sikit lah, dia ada VAT 5% setiap barang. Contoh kalau kita beli beg RM10,000, nak bagi faham Contoh, kalau kita beli beg RM10,000, kita akan dapat cukai balik semula duit cukai tu. Sebab Dubai adalah negara bebas cukai. Dubai adalah negara bebas cukai. So kalau kita beli barang kat sana, kita akan dapat balik 5%. Mostly 5%. Kita akan dapat balik dalam RM500. Banyak kan? Betul tak aku kira? Kalau RM10,000, RM1,000, 10%, 5%. Betul lah, RM500. Betul? So total. Korang pun boleh kira berapa aku belanja. Saya dah bayar semua dan duit tu dah dimasukkan semula dalam akaun saya. Tak sampai seminggu. Dia bukan dalam akaun lah, dalam kad kredit tu balik semula. Kalau kita guna kad tu, dia masuk balik dalam kad tu. Okay? So, negatif 2,700. Sebenarnya korang tak tahu apa saya belanja berapa sebab banyak lagi yang tak kena VAT pun. Contoh memang kalau barang tu sedia ada kita beli kat pasar, kita beli barang-barang yang memang dapat diskaun gila-gila, tak ada VAT. Tapi kalau barang-barang yang, contohlah kita beli beg, baru-baru ni saya jujur cakap lah, saya pun ada post gambar kan dekat Instagram. Saya dekat butik Dior. Saya beli beg Dior. Beg Dior tu murah. Murah gila pada saya sebab Dior mahal. Jangan cakap bila saya kata, Poiza kata murah, apalah Poiza. Bukan. Maksud saya bila saya kata murah, bukanlah murah macam harga air sirap. RM1, bukan. Kalau Dior tu yang kita biasa beli kat Malaysia, mahal tau. Harga dalam RM10,000 ke atas. Tetapi hari tu tiba-tiba saya ternampak beg tu comel lotes. Saya boleh bawa pergi dinner. Sebab saya kan memang selalu kena pergi dinner kan. RM7,500 sahaja. RM7,500 sahaja. Murah tak? Untuk Dior, murah. Saya belilah. Contoh kalau kita beli beg macam tu, kita dapatlah VAT. Kiralah 5% dari 7,500 berapa? Dapat balik 5% tu. Okay? That's why kalau korang dengar ramai cakap baik-baik beli beg
Orang kata apa? Beli beg branded ni dekat Dubai. Betul. Yang tu betul. Bukan Dubai lah, overseas. Dulu pernah beli juga dulu-dulu waktu 6-7 tahun lepas. Saya beli beg bagasi LV. Ya Allah. Dekat Malaysia harga dia 14,000. Setengah. Dekat sana saya pergi Paris masa tu. Saya pergi London beberapa tahun lepas tu. Pergi Paris sekejap, singgah pergi butik dia yang besar gila tu. Butik LV paling besar kat Paris kan, sebab dia memang asal negara dia Paris. 9,500 ke 10,500 je harga dia. Kalau duit kita tau. Sebab dia orang pun ada cukai juga. Dia orang pun kita boleh, tapi dekat nak isi cukai beli barang kat London, nak dapatkan balik duit kita ni, payah sikit. Kena beratur, kena isi borang. Aduh, panjang borangnya. Kalau kat Dubai senang sikit lah. Senang sikit. So, itu sedikit sebanyak ilmu tentang pengurusan keuangan. Nak kata saya boleh beli beg branded setiap bulan? Boleh. Tetapi saya nak tak. Kita pilih apa yang kita nak. Kita pilih apa yang kita nak pakai je. Kita bukan beli apa yang kita nak tunjuk kat orang. Kita jangan beli apa yang kita nak tunjuk pada orang. Kita beli apa yang kita suka nak pakai. Apa yang menyukakan hati kita. InsyaAllah, duit kita pun banyak lebih. Kita pun ada simpanan. Kita pun suka. Kalau orang kata, apa beli beg macam tu? Kenapa tak beli Chanel? Chanel net. Saya antara yang tak menyoping beg Chanel. Ya Allah, dekat sana adalah pesta dia orang shopping beg Chanel. Sebab kat Malaysia mahal kan? Murah-murah sana pun masih lagi kena ada RM40,000 nak masuk Chanel. Nak beli spend duit dekat Chanel, kalau kita nak beli beg Chanel net tu, paling-paling kita kena ada RM30,000 tu memang wajib ada lah. Sebab harga untuk beg branded telah naik berganda-ganda. So saya fikir macam ni. Chanel. Kalau aku beli beg Chanel, aku boleh beli beg Dior 3-4. Taklah 3-4, tipu lah. 2-3. Gitu. Saya fikir macam tu sebab beg branded dia mahal sebab brand. Semua tu adalah daripada kulit. Ada yang daripada kulit kambing, ada yang daripada kulit lembu, kan? Tetapi dia sama, semua benda ada limit. Okey. Ada bendanya tak apa, saya tunjuk. Boleh korang boleh tak? 9 boleh? Korang stay lagi kan? Saya ajarlah sikit-sikit, padahal tajuk dia dah je konten. Tak apalah, ni pun konten juga weh. Konten lah ni. Okey, saya ajar Nak saya ajar tak? Yang perempuan-perempuan mesti suka. Kak Aniza, beg branded Kak Aniza, tapi boleh je kita beli beg-beg yang RM5 cantik-cantik ada, saya pakai juga. Bawa senang kan? Letak dalam kereta, letak apa-apa barang kan? Ni saya nak ajar sahaja bagi siapa yang nak tahulah, okey? Okey, ini apa? Bersepah beg aku. Bersepah barang dalam dia. Okey. Ni adalah beg Chanel. Ni saya ajar, nampak tak? Nampak tak ni? Ni ilmu Kang saya ajar, saya harap korang semua terimalah ilmu ni dengan ilmu. Okay, tengok ni. Nak cakap apa? Setiap barang ada limit tahun dia. Sampai masa Allah kata kun fayakun. Allah kata rosak, rosaklah. Allah kata terguris, tergaris, tergaritlah. Okay? Allah kata berbulu, berbululah. Walaupun beg tu kita beli 40,000 sekalipun. Okay? Ini Alhamdulillah. Saya ada satu beg yang sekarang ni, kalau korang nak tahu, harga dia dah lebih kurang. Kalau kat Malaysia, tersasul-sasul saya. Kalau kat Malaysia beg ni jumbo harga dia tak silap saya, kalau saya silap sorry Chanel, tak silap saya sudah mencecah 40,000 ke 38,000, lebih kurang lah. Ui, selamat saya beli beg ni. Saya beli dah lama dah. Saya beli beg ni dah lama. Masa tu harga dia plus minus 20,000 sahaja. Cukuplah. Cukuplah saya tahu, oh ini dia rasa pakai beg Chanel. Oh, rupa-rupanya dah pakai 5 tahun. Dia pun ada bulu-bulu. Dia pun ada rosak-rosak sebab dia adalah kulit. Sama je barang kulit. Okay? So, nak cakapnya apa? Ikut kita lah. Nak beli apa pun. Yang penting kita bahagia. Yang penting kita ada duit nak beli.
Yang penting bila kita dapat sesuatu sebanyak duit tu, kita asingkan siap-siap untuk zakat, untuk sedekah, untuk infak, untuk sumbangan. Dan kita selebihnya kita bolehlah beli. Beli apa yang kita nak sekadarnya. Apa maksud sekadarnya? Dah beli bayar cepat-cepat. Kalau kita beli pakai cash, kalau kita beli pakai kad kredit terus bayar. Pagi beli, petang bayar. Jangan sampai hari ni beli, bulan depan baru bayar. Tu pengurusan keuangan yang sangat salah besar. Sebab kalau kad kredit, interest paling tinggi adalah kad kredit. Berapa ribu orang yang diisytiharkan bankrupt sebab salah guna kad kredit. Okay? So nak belilah. Chanel saya tak beli dah. Masa kat Dubai saya hanya beli Dior yang saya cakap tadi 7,500 sebab saya terpesona dengan comel. Nanti bila saya pakai. Dia kecil je, comel je. Tapi saya guna. Walaupun orang kata kenapa beli ni, kenapa beli kecil ni. Saya kata dalam hati saya jawab dalam hati je lah. Saya tak jawab kat mulut. Saya takut orang kecil hati kan. Saya cakap dalam hati saya, suka hatilah saya suka beg ni. Suka hatilah saya seronok. Suka hatilah saya dah beli cincin kegemaran saya. Kita ni, setiap orang dari kita ada happy masing-masing. Saya, happy saya. Saya beli gula-gula ni pun saya dah happy. Saya punya happy Saya sesimpel itu je. Saya dapat beli gula-gula ni, tahu tak apa saya buat dengan gula-gula ni? Saya buat minum air teh. Kan? Gula-gula ni, cantik kan? Comel kan? Ni, satu ni saya masuk dalam air teh saya. Minum. So dapat air TO, limau. Sebab dia adalah citrus. Citrus selection. Saya beli kat mana? Langkawi. Langkawi kan tempat-tempat gula-gula dengan coklat. Okay. Last kali kan. Boraan korang ni seronok pula Macam mana suami saya pandai copywriting, pandai content. Pertama, pengalaman. Hari tu dia cerita dekat office tau. Dia cerita pasal dia kena halau waktu dia buat bisnes, kena halau dekat satu sekolah ni. Lepas tu dia kena tengking dengan orang, kena malukan. Siap-siap masa tu. Kan kalau korang perasan Farahli hari tu kan dia ada share pasal dia pergi kondo kat mana entah Pulau Pinang. Yang dia orang kena tutup air tu sekejap kan. Suami saya pernah tau. Dulu waktu dia pergi sekolah tu, salah seorang cikgu sekolah tu tutup elektrik. Tutup elektrik sekolah tu sebab tak bagi suami saya print borang jualan. Pengetua dah bagi, guru penolong kanan dia tutup elektrik. Rasa terhina tak? Rasa terhina sangat. Tapi kita mampu balas tak? Tak mampu. Suami saya ada balas tak? Balas. Siapa yang balaskan untuk dia? Yang balaskan untuk dia Allah. Balasan macam mana? Terhadap cikgu tu kita tak tahulah, kita tak ambil tahu pun. Tapi balasannya ialah inilah dia. Allah bagi kami nikmat yang agak banyak, yang perlu kami syukuri. Cara saya bersyukur inilah antaranya saya share dengan korang. Apa yang saya share ni korang ambil lah sebagai pelajaran. Kalau korang hati bersih, korang terima ni sebagai ilmu yang baik, maka Allah akan jadikan ilmu yang saya share hari ni baik untuk korang. Korang memang boleh guna untuk kebaikan korang, untuk kebaikan anak cucu korang. Dan kita sama-sama share benda baik tu nanti. Okay? Ni tekan button share ni, saya doa kalau Allah adalah bagi saya kebaikan daripada sharing saya hari ni, korang pun dapat sebiji-sebiji. Kalau kata Allah bagi saya 1,000 pahala, kita kira ikut pahala lah kan, ikut matematik. Kalau Allah kata bagi saya 1,000 pahala, 1,000 pahala tu dapat pada semua orang yang dengar ni. Sebab sudi nak dengar ilmu saya hari ni. Kalau korang tak dengar, saya nak cerita dengan siapa? Kan? Saya pun tak semangat nak cerita. Kalau tak ada orang yang dengar, ceritalah dengan gula-gula tu. So terima kasih banyak share. Terima kasih banyak dengar. Dan saya harap korang tahun ni adalah korang siapa yang belum kenal Momentum, berkenal-kenalanlah dengan kita. InsyaAllah korang akan seronok. Sebab macam mana Tuan Najib sendiri nak bagi manfaat pada ramai orang. Sekarang ni kita orang tengah nak kumpul duit. Kita nak jayakan tanah perkuburan. Sebuah tanah dekat kawasan Sri Impian ni tak ada lagi tanah perkuburan tau. So kita nak jayakan. Jayakan tu maksudnya buat ramai-ramai lah. Suami saya dengan kariah-kariah masjid. So korang jangan rasa kalau korang belajar dengan kita, walaupun korang belajar bayar 1,000 contoh, tak ada apa-apa manfaat. Korang hanya dapat manfaat untuk korang je, bukan. Duit korang ni
kita akan asingkan tau. Kita akan gunakan sebahagiannya untuk buat masjid, untuk buat tempat kubur, tanah perkuburan, untuk kita bangunkan sekolah agama, untuk kita bantu orang yang kena banjir, untuk kita hantar pada satu keluang, untuk kita hantar pada Shah Alam pun kita ada hantar hari tu. So kita guna duit-duit yang korang bagi ni lah, yang korang jadi customer kita ni, kita asingkan siap-siap. Tu belum kita hari tu baru bayar zakat. Saya sendiri nampak amount zakat yang suami saya keluarkan untuk personal dia sahaja. Saya macam, saya semalu lah sebab saya pun bayar juga. Tapi itulah alamak. Saya tengok nilai dia. Tak apalah. Nanti esok-esok saya akan follow lah dia kan. So, korang semua siapa yang tak kenal kita, berkenalan dengan kita. Siapa yang belum belajar dengan kita, jom join belajar. Sebab saya dengar itu Tuan Najib cerita, RPM kita tahun ni insyaAllah kita nak bagi free. InsyaAllah lah kot. InsyaAllah, jangan marah kalau salah. InsyaAllah, jika tiada aral melintang, kita nak bagi free sebab kita nak. Dengar tak tadi suami saya cakap, tahun lepas seramai 37,000 orang yang dah belajar RPM dengan kita. Seramai 200 orang yang dah download ebook kita. Ilmu ebook tu best juga ilmu tu. Boleh carilah ebook kita kalau ada lagi. Tahun ni suami saya nak tolong 3 kali ganda. Iaitu lebih kurang plus minus 100,000 orang. So insyaAllah kita akan banyakkan bagi free. Tetapi korang pandai-pandai lah. Takkanlah korang nak asyik dapat ilmu free sahaja sepanjang hidup. Suami saya, kami semua ni berkorban duit puluhan juta. Tak tipu. Puluhan juta untuk marketing sahaja. Untuk bagi tahu, hey korang, hey rakyat Malaysia, kita ada buat kelas yang bagus. Kita nak ajar orang online, kita nak ajar orang berniaga dengan betul, simpan duit dengan betul, bayar cukai. Mehlah belajar dengan kita. Kita semata-mata nak bagi tahu benda tu, kita melaburkan puluhan juta selama lebih kurang 7 tahun berniaga ni untuk marketing sahaja. Okay? So tuan-puan, janganlah fikir yang nak benda free sahaja. Even kita memang bagi benda free, tapi tuan-puan lah sendiri yang ada usaha. Keluarkan, laburkan sedikit duit untuk ilmu. Laburkan untuk ilmu, tak akan pernah rugi. Okay? So korang, okay tak dengan cerita saya hari ni? Saya rasa macam cerita saya dah lari tajuk lah. Nanti tim tukarlah tajuk lain. Okeylah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.